Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita sambung bicara kita. Saya akan mengupas untuk sesi yang kedua ini tentang hidup beribadat. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditemui oleh Jibril alaihi salam. Jibril ini pesan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyyun bih wahbab man syi'ta fa innaka mufariquh." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril pesan kepada Nabi, kamu hiduplah, buatlah, hiduplah macam mana yang kamu nak jadi baik, nak jadi jahat, nak jadi khianat, nak jadi soleh, nak jadi amanah. Kamu hiduplah macam mana yang kamu nak. Kamu kena ingat bahawa fa innaka mayyitun, kamu akan mati juga. Panjangnya mana umur kamu, tetap akan masuk ke alam kubur. Sesiapa saja, pangkatnya bagaimanapun kamu, tetap masuk ke dalam alam kubur. Wa'mal ma syi'ta, kamu buatlah apa saja yang kamu nak buat. Lakukanlah apa yang kamu nak lakukan di dunia ini. Kita nak buat apa? Nak buat baik, buat. Nak buat jahat, buatlah. Tapi kamu kena ingat, kamu akan dibalas di akhirat nanti. Apabila bertemu dengan Allah, di hadapan Allah, kita nak jawab macam mana? Kita dibalas dengan apa yang kita buat. Kebaikan yang kita buat, kita akan dibalas. Kejahatan yang kita buat, kita akan dibalas. Kalaulah kejahatan yang kita buat banyak, maka nerakalah tempat kita. Kalau kebaikan yang kita buat terlalu banyak, alhamdulillah, selamat kita daripada bakaran api neraka. Tapi sebelum dibakar dalam api neraka, di alam kubur yang gelap gulita, yang tidak ada teman, pasti akan sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat menggerungkan kita, kerana kita bersorangan di sana, di alam kubur. Wahbab man syi'ta, kamu nak sayanglah siapa, kamu nak kasihlah kepada siapa yang kamu nak sayang, kamu nak kasih. Tetapi kamu kena ingat, kamu akan berpisah. Kita sayang pada isteri, kadang-kadang orang sayang pada isteri, pada anak, sehingga tak sanggup pergi ke rumah Allah, tak sanggup pergi sembahyang berjemaah, tak sanggup nak buat kebaikan, kerana sayangnya kepada seorang, cintanya pada seorang, sehingga lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena ingat bahawa semuanya itu kita akan berpisah. Tiba satu masa mereka mati, atau kita akan mati, kita akan pergi meninggalkan mereka. Jadi kita hendaklah hidup kita ni, kalau boleh kita buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, apa yang Allah Taala perintahkan kepada kita. Jangan kita khianat, jangan kita haloba, jangan kita sombong, jangan kita bongkok, jangan kita ni memandang rendah pada orang. Dan hidup kita ni kalau boleh kita berbakti sebaik mungkin. Kebaikan yang kita buat ini insya-Allah sampai di akhirat nanti kita akan melihat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh kita hidup ni, kita banyakkan menolong orang. Jangan khianat pada orang. Sebab kena ingat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita supaya kita jangan merapah orang, jangan menghina orang, jangan mengkhianati orang. Kita hidup, kalau kita bekerja, kita tolong orang. Kalau orang tu layak naik pangkat, kita bantu dia, kita berikan hak dia. Kalau orang itu perlu untuk dinasihati, kita nasihat. Kalau orang tu perlu ditegur, kita tegur dengan cara yang baik. Kalau ada kesalahan, kita bertindak dengan cara yang baik. Jangan kita zalim orang. Orang yang perlu dinaikkan pangkat, kadang-kadang kita tak naik pangkat kerana kita bermusuh dengan dia, atau kita benci pada dia. Ini adalah satu kezaliman, dan sebagainya lah. Dan kalaulah harta orang kita tak boleh nak ambil, kalau kawan kita tak boleh nak khianat kepada dia. Berlaku di zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni dia ada kawan, kawan kepada Nabi Isa rapat. Apabila Nabi Isa pergi berburu, Nabi Isa bawa kawan dia ni. Nabi Isa kata kepada kawannya, aku nak sembahyang, kamu tunggu. Apabila Nabi Isa ni dia sembahyang, semasa sebelum musafir tadi, Nabi Isa ada bawa 3 roti untuk dimakan di dalam pemusafiran, di dalam perjalanan masa berburu tadi.
Apabila Nabi Isa minta untuk sembahyang, kawan dia ni khianat pada dia. Kawan dia makan satu roti, tinggal dua. Daripada tiga, makan satu, tinggal dua. Kerana lapar ke apa ke tak tahulah, tapi khianatlah. Nabi Isa sudah sembahyang. Nabi Isa pun tanya, mana roti satu lagi? Kawan Nabi Isa kata tak ada. Aku tak tahu. Khianat dia. Tak ada, aku tak tahu. Tadi dia makan. Nabi Isa ni mungkin dia dah syok kawan dia makan. Sebab tak ada orang lain dah. Memang sak dia. Lalulah Nabi Isa teruskan perjalanan. Tiba-tiba bertemu dengan seekor rusa. Nabi Isa pun pegang rusa, tangkap rusa, pegang dan patahkan tekaknya. Lalulah Nabi Isa ambil tongkat dia. Nabi Isa ni kelebihan dia, mukjizat dia ada pada tongkat dia. Salah satunya mukjizat tongkat dia. Nabi Isa ambil tongkat dia. Nabi Isa pukul tongkat dia. Rusa yang dia patahkan tekak tadi, yang sudah mati tadi. Lalulah apabila dipukul dengan tongkat Nabi Isa, hidup kembali rusa itu. Kawan, teman Nabi Isa tanya, ya Allah, ya Tuhan. Kagum dengan sikap Nabi Isa yang boleh menghidupkan rusa yang telah mati. Jadi dia berkata, wahai Isa, hebatnya kamu dapat menghidupkan rusa yang telah mati. Nabi Isa pun berkata, kalau kau melihat aku hebat, mana satu keping lagi roti? Lalu kawan Nabi Isa kata, aku tak tahu. Khianat lagi dia. Dia tengok dah kelebihan Nabi Isa, tapi khianat lagi. Lalulah Nabi Isa meneruskan perjalanan, bertemu dengan bangku yang rosak. Nabi Isa pun ambil tongkat dia, pukul bangku tadi, jadi cantik semula, comel semula. Lalu kawan Nabi Isa kata, wahai Isa, hebatnya kamu boleh mencantikkan kembali bangku yang rosak, yang patah. Nabi Isa kata, kalau kau lihat aku ni hebat, mana roti sekeping lagi? Nak tanya roti je sebenarnya. Nak tengok kawan dia khianat tak? Kawan dia kata, aku tak tahu. Tak tahu juga. Khianat lagi. Tak mengaku juga. Jadi hidup kalau orang ni biasa khianat, biarlah di depan dia pun ada kebenaran, susah nak terima. Orang ni susah nak terima. Walaupun diletakkan dilihat azab di depan dia pun mungkin juga orang macam ni susah nak terima. Nabi Isa meneruskan perjalanan lagi. Tiba di sebuah kapur. Nabi Isa naik. Kapur ni ada tinggi, ada rendah. Nabi Isa naik bukit atas tu. Naik bukit atas tu. Kawan dia ni, masa Nabi Isa naik bukit tu, dia macam mana tak tahulah. Dia mencuri tongkat Nabi Isa AS. Nabi Isa naik tu, keadaan tak ada tongkat lah. Kawan dia ni ambil tongkat. Ambil tongkat Nabi Isa AS. Lalulah dia pergi kampung yang bawah ni. Terdengarlah dia, ketika orang berkumpul ramai ni, ucapan daripada Menteri Raja. Menteri Raja kata, sesiapa daripada kalangan rakyat yang boleh menyembuhkan penyakit anak raja, anak perempuan raja sakit lama, siapa boleh sembuhkan, raja akan hadiahkan hadiah yang tidak terfikir olehnya. Jadi maksudnya, jadi orang ni dia ada tongkat, dia dah tengok Nabi Isa dah, tongkat Nabi Isa ni hebat, boleh menghidupkan yang mati dan bangku yang patah boleh dia cantikkan kembali dengan tongkat tu. Dia pun tawarkan diri, aku boleh merawat, kata dia. Aku boleh merawat anak raja. Lalu dia pun dibawa oleh menteri pergi ke istana raja, dan dia merawatlah. Dia pukul, dia buat macam Nabi Isa, dia pukul tongkat dia tu kepada anak raja yang sedang sakit. Dia pukul, bukan hidup, mampu terus ataupun mati. Bahasa kita mampu ataupun mati. Mati anak raja tadi. Mati anak raja. Lalulah raja marah, dan raja pun menyuruh polis ataupun pihak penguasa menangkap dia.
Dan kawan kepada Nabi Isa alaihissalam ni ditangkap dan nak dijatuhkan hukuman bunuh. Secara ringkasnya nak dijatuhkan hukuman bunuh. Nabi Isa tahu, Nabi Isa yang berada di atas bukit sana tahu tentang hal ini dan segera turun. Nabi Isa pun meminta maaf kepada raja dan sanggup untuk menghidupkan kembali anak raja tadi. Nabi Isa ambil tongkat dia yang diambil oleh kawan dia tadi dan dipukulnya. Si anak raja yang telah mati itu tiba-tiba hidup. Raja pun bersyukur dan alhamdulillah Nabi Isa pun bawa kawan dia ke tempat lain, ke tempat yang selamat. Kawan Nabi Isa kata, "Wahai Isa, hebatnya kamu boleh menghidupkan orang yang mati." Nabi Isa kata, "Kalau kau tengok aku hebat, mana roti sekeping lagi?" Kata kawan dia, "Aku tak tahu." Lagi dia teruskan pengkhianatannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Semoga kita tak jadi macam ni lah. Kepada kawan sendiri tu Nabi Isa. Dia dah tengok mukjizat Nabi Isa, dia khianat juga. Jadi kita harap kita hidup dunia ni jangan buat macam ni. Kepada kawan, kepada siapa sahaja. Di tempat kerja kita. Di tempat tak kira lah. Sama-sama peniaga ke. Ataupun sama-sama pekerja ke. Sama-sama buruh ke. Sama-sama bos ke. Sama-sama bos dengan pekerja ke. Jangan kita khianat. Sama-sama AJK, sesuatu persatuan ke. Jangan kita khianat. Khianat ni banyak. Khianat duit, khianat harta benda, khianat masa. Orang suruh mari kerja pukul 8, dia mari pukul 8 pagi besok. Suruh mari pukul 8 pagi, dia mari pukul 8 malam. Suruh balik pukul 4, dia balik pukul 12 saudara. Ataupun di tempat kerja tak amanah, tak buat kerja. Orang suruh buat kerja macam ni, dia tak buat. Ataupun keluar daripada tempat kerja acak kali, duduk kedai makan, masuk kerja pun lambat dan sebagainya lah. Itu tak amanah, tak baik, berdosa kerja-kerja yang macam ni. Jadi kawan Nabi Isa ni, Nabi Isa tanya dia, kat mana roti sekeping lagi tu? Dia kata, aku tak tahu. Padahal dia makan. Lalu Nabi Isa pun meneruskan perjalanan lagi. Bertemulah dengan sebuah bangunan yang sudah runtuh. Nabi Isa pun menggunakan tongkat dia memukul bangunan yang runtuh tadi milik seorang anak yatim piatu. Lalulah alhamdulillah bangunan tu jadi cantik semula. Kawan dia tanya, wahai Isa, kamu ni hebat, kamu ni seorang yang sangat hebatlah maksudnya. Kalau aku hebat, kata Nabi Isa, mudah tengok bangunan yang runtuh aku pukul dengan tongkat aku tadi dah kembali cantik. Mana roti? Tak tahu. Aku tak makan, aku tak ambil, khianat lagi. Lalulah Nabi Isa pun di dalam bangunan yang runtuh tu ada tiga jongkong emas. Tertemu Nabi Isa 3 jongkong emas dalam bangunan yang runtuh tadi milik anak yatim tadi, mungkin yang ditinggalkan oleh ayah mak dia kot, yang kaya dulu. Jadi Nabi Isa pun ambil 3 jongkong emas ni. Manusia kalau bab harta ni memang kabur. Manusia kalau bab harta ni memang sanggup membunuh pun ada. Manusia kalau bab harta ni, ya Allah, sanggup, kalau bahasa kita gak, betek keting ni maksudnya sanggup menjatuhkan. Kawan yang baik pun dijatuhkan, saudara-saudara pun. Kalau bab harta benda ni boleh berbalah. Kalau bab harta pusaka pun boleh berbunuh pun ada. Kalau bab harta, begitu juga kalau bab pangkat, orang akan kabur. Kalau orang beragama pun kadang-kadang, orang beragama pun jadi kadang-kadang kabur dengan harta ni. Sebab tu kisah ni sedap. Kisah ni apabila 3 jongkong emas tadi Nabi Isa dah dapat, Nabi Isa pun tunjuk ke kawan dia, ni 3 jongkong emas. Jongkong emas bukan emas dia sekeping saja, jongkong emas. Kalau 1 kilo, itu kalau 2 kilo, kalau 3 kilo bagaimana? Itu zaman dulu lagi kan. 3 jongkong emas. Lalu kawan Nabi Isa kata, ya Allah, 3 jongkong emas hebatnya. Wah, kalau kau hebatnya kau Isa, 3 jongkong emas kau dapat. Kalau aku hebat,
Aku nak tanyamu, kat mana satu keping lagi roti? Ketika aku semayang tadi ada 3 aku bawa kan. Masa aku semayang tu tak ada. Selepas aku semayang aku tengok tak ada. Jadi kat mana? Kawan dia kata, sebenarnya aku makan. Baru mengaku. Sebab dia tengok apa? Dia tengok 3 jokong emas. Jadi sedangkan dia dengan Nabi Isa, Nabi Isa seorang, dia seorang lagi. Nabi Isa nak bagi aku siapa? Jadi maknanya dia pun mengaku kerana melihat emas tadi, dia kata akulah yang makan. Jadi Nabi Isa pun sakit hati pada dia. Nabi kita kata, beginilah, aku berpisah denganmu kerana mu khianat pada aku. 3 jokong emas ni mu ambil lah, aku tak mahu. Nabi Isa tak pandang pun 3 jokong emas ni. Kawan dia tadi yang khianat pada dia bergembiralah kerana dapat 3 jokong emas. Nabi Isa pun tinggalkan dia, berpisahlah. Dua-dua ni berpisahlah. Nabi Isa pergi meninggalkan kawan dia yang bersama dengan 3 jokong emas. Tapi orang khianat ni Tuhan akan balas. Tak lama Tuhan akan balas juga. Dalam masa yang lama ke, dalam masa yang jauh ke, dalam masa yang dekat ke, Tuhan akan balas juga. Percayalah. Orang yang buat jahat macam mana sekalipun, dia sembunyikan daripada kalangan manusia, Tuhan keperlihatkan juga kejahatan dia. Makan harta rasuah, ambil harta rasuah, buat kerja yang tak molek, merampok, macam kita tengok sekarang, merampok, mencuri, mengintai anak dara orang, membuat merogu, apa pun akan ada juga, kena takat juga akhirnya. Akan berada juga dalam penjara. Kalau dunia penjara lah. Dan kita tengok dalam surat khabar ni kan, seorang yang terlibat dengan pembunuhan lama dah, pembunuhan yang dia pun bunuh polis itu lama dah. Tapi sekarang alhamdulillah dapat ditangkap, polis dapat kesan oleh DNA, bijak kan. Jadi kejahatan ni akan dibongkarkan juga, lambat laun akan dibongkar juga. Jadi kawan Nabi Isa yang khianat ni, yang Nabi Isa telah tinggalkan dia nak bawa mana, nak bawa macam mana 3 jokong emas yang berat ni, sebab dia dah kesorangan. Tadi ada Nabi Isa, boleh bagi-bagi. Sekarang dia kesorangan. Tiba-tiba dia melihat ada 3 pemuda datang daripada hujung kampung. Sebab dia tak boleh nak angkat dah ni. Dia nak minta tolong pemuda tu tadi. Pemuda ni tengok daripada jauh, oh jokong emas. Lalu berbincang. 3 ni berbincang. Senang, kita bagi sama kita lah. Mu 1, aku 1, mu 1, jadi 3. Mu ambil 1, aku 1, yang seorang lagi 1. Macam mana yang sedang menunggu kawan Nabi Isa tu, kita bunuh. Ni khianat juga ni. Khianat juga. Kita bunuh, kita dapat 3 jokong emas. Jadi kawan Nabi Isa yang tunggu tadi, dia bergembira, kononnya ada orang yang akan menolong. Tiba-tiba datang dekat dengan dia 3 orang tu, dan mereka bunuh teman Nabi Isa tadi. Bunuh, mereka dapatlah 3 jokong emas. Khianat belaka sebenarnya ni, ceritanya cerita pengkhianatan. Jadi mereka ni dapat, gembiralah mereka ni dapat 3 jokong emas. Tetapi dalam ramai-ramai 3 ni ada juga yang jahat. 3 ni jahat dah, tapi ada lagi yang jahat. Ada juga yang seorang dia kawan yang jahat. Kawan dia ni tamak. Kalau boleh 3 tu aku nak seorang je, tak mahu yang lain. Nakal cerita ni. Jadi dia pun kata, kita ni lapar lah. Ya lapar. Lapar gini lah. Lapar, awak dua pergi cari makanan di bandar. Aku tunggu emas sini. Jokong emas ni aku tunggu, biar aku jaga. 2 orang tadi pergilah ke bandar. Pergi ke bandar sambil berbincang. Semuanya khianat belaka. Pergi sambil berbincang. Yang 2 ni pergi ke bandar sambil berbincang, nak cari makanan. Berbincang mana? Kalau aku dapat 1, mu dapat 1 seorang. Yang seorang lagi tu, kalau kita dapat 1 jokong lagi, melalui dia macam mana kita nak buat? Kita bunuh dia, kita dapat 1 jokong lagi. Maka yang 1 jokong lagi kita bahagi separuh seorang. Aku dapat 1 separuh, kamu dapat 1 separuh. Oh, suka sangatlah 2 ni. Ya, setuju. Setuju. Kemudian apabila mereka 2 bersetuju, macam mana nak buat? Mereka pergi beli roti.
Lalu mereka bubuh racun dalam roti. Dua-dua anak, yang seorang sana ni duk fikir juga, macam mana aku nak dapat emas, kalau boleh 2 lagi tu aku nak dapat kepada aku supaya jadi 3. Yang seorang tu nak khianat juga, yang 2 ni khianat juga, masing-masing khianat. Jadi yang 2 ni tadi beli roti, letak racun, letak racun untuk bunuh kawan dia. Kemudian apabila 2 orang ni balik daripada bandar lah, sampai ke tempat kawan dia tunggu tadi, kawan dia pun bangun segera lalu membunuh teman dia yang bawa roti tadi. Teman dia yang bawa roti 2 orang ni bunuh. Dia pun suka kerana dia akan dapat 3 jokomah. Hak dia 1, hak kawan dia 2. Kawan dia dah terbunuh dah. Dia ni lapar. Khianat dia pada kawan dia bunuh kawan dia dua-dua kerana nak dapat 3 jokomah. Khianatnya dia ni lapar dah. Dia pun makan roti. Roti tu ada racun. Khianat. Roti tu ada racun. Dia pun makan dengan dengan keadaan laparnya, makan. Tiba-tiba dah roti ada racun, dia pun mampu sama. Yang hidup siapa? Yang hidupnya adalah Jakomah tadi. Bukan hidup maksudnya kekal. Yang 3 tadi mati. Nabi Isa pun kebetulan lalu ke tempat itu, melihat semuanya jadi mayat. Nabi Isa kata, inilah dunia. Dunia ni tempat orang jatuh menjatuh, kata mengata, hina menghina kadang-kadang. Jadi kita tak sedar kadang-kadang berlaku pada diri kita. Mungkin berlaku pada saya, mungkin berlaku pada orang lain. Jadi kita ambil peluang ni untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita. Nabi kata, man kanat mazlimatun li akhihi min 'ardihi aw min syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlimatihi wa in lam yakul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila 'alaihi. Nabi pesan kepada kita, sesiapa yang melakukan kezaliman kepada seseorang, buat zalim, buat jatuh maruah, hina, kata, cerita yang tak betul, kita sebom dia yang tak betul, kita tuduh dia benda yang tak betul, yang dia tak buat, kerana nak menjatuhkan dia, menzalimi maruah dia, baik dari segi kehormatan, kata Nabi, maruah dan perkara yang lain, maka hendaklah dia meminta maaf, meminta ampun, meminta dihalalkan pada saat ini, ketika mana masa hidupnya dia minta maaf dengan orang yang kita zalimi, orang yang kita buat zalim pada dia, susah kehidupan dia, ataupun kita jatuhkan maruah dia, kita hina dia, kita tuduh dia, kita pergi minta maaf lalu sebelum kematian menjemput kita, sebelum datang hari di mana tidak ada erti nilai dinar dan dirham. Jika dia ada amal soleh, jika orang yang buat zalim itu ada amal soleh, amal soleh itu, pahala amal soleh dia akan diberi kepada orang mengikut kezaliman yang dia buat. Kalau dia tidak ada amal soleh, maka diambil dosa orang yang dizaliminya, kemudian akan dihempah, akan dibebankan kepadanya. Jadi kalau kita tak ada amal soleh, dah lah kita banyak dosa dah, maka dosa orang yang hak kita buat zalim, hak kita tuduh, hak kita jatuh maruah tu, dia akan dihempak kepada kita, dibebankan kepada kita, maka kita akan dihumbangkan ke dalam neraka dengan sebab perbuatan kita ni. Jadi saya rasa kita ni sebelum kematian menjemput kita, baiklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala terima amal kita, dan apa-apa yang kita buat salah, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau melibatkan Allah, kalau melibatkan manusia, kita kena minta ampun sesama manusia. Berlaku di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ni
seorang yang kita tahu sejarah dia adalah raja yang hebat. Nabi Sulaiman duduk bersama dengan menteri dia. Duduk bersama menteri dia. Tiba-tiba menteri dia ni terpandang di sebalik pintu sana tu. Ada orang kelih, ada orang lehat, ada orang mengintai-intai. Mengintai-intai dia ni. Lalu dia tanya Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, siapa yang tengok aku tu? Aku takut ni." Memang dah kalau kita tengah cakap ada orang pandang kita, pandang sini ke pandang apa, kita rasa takut lah kan. Di sebalik pintu pula. Jadi dia takut. "Wahai Nabi Allah Sulaiman, siapa yang pandang aku tu?" Nabi Allah Sulaiman kata, "Malaikat maut." Malaikat maut. Duk pandang dia. "Wahai Nabi Allah Sulaiman, aku tak bertemu dia. Mutala atau aku ke negeri lain." Nabi Sulaiman pun atau dia ke negeri lain. Nabi Sulaiman ni kan hebat kan. Jadi dia atur orang ni ke negeri lain. Naik apa tak tahulah, cepat. Pergi ke negeri mana? Ke negeri India. Jadi menteri ni rasa bebas daripada malaikat maut tadi. Kononnya rasa bebas lah. Jadi apabila dia sampai di India, turun mungkinlah melalui tikar dia ke, macam cerita P1B tu naik tikar tu. Tapi zaman Nabi Sulaiman kita tak tahulah, cepat mungkin naik sesuatu kok. Jadi dihantarnya menteri dia sampai ke India. Menteri ni rasa bebas daripada malaikat maut dan diturunkan di India. Dan disitulah apabila dia turun di negeri India, malaikat maut sudah menunggu dia di India, di negeri India. Jadi dia lari daripada kematian, sebenarnya dia bertemu dengan kematian juga. Jadi kematian tidak boleh dilari. Jadi sebelum daripada kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama untuk menjadi insan yang baik, yang beri manfaat pada orang. Kita suka tolong orang, kita suka bantu orang, kita tak khianat pada orang, kita tak tuduh benda-benda yang tak baik pada orang, supaya kita hidup bahagia dan kita di akhirat nanti Allah Ta'ala jemput kita menghuni ke syurga Firdausnya, insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.